أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang pertamanya, radina billahi rabba, kami redha Allah Tuhan kami, wa bil islami dina, Islam cara hidup kami, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan kami semua redha bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan juga rasul. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik, Rabbi yassir wa la tu'assir, fa inna taysir alayka yasir, Rabbi tamim bil khair. InsyaAllah malam ni kita akan sambung membaca sebuah kitab yang diberi nama Adat versus Ibadat jawapan kepada amalan kontroversi, karangan Dr. Muhammad Nizam bin Abdul Qadir. Sebuah kitab yang membicarakan berkaitan dengan ibadah, amalan dalam kita beribadah, sama ada ianya adalah menjadi adat ataupun memang ibadah. Jadi kita nak tengok sama ada sesuatu amalan yang menjadi adat kita, terutamanya di Nusantara ini, boleh dilakukan ke ataupun tidak boleh dilakukan. Dan Dr. Muhammad Nizam bin Abdul Qadir mengambil pendekatan jalan tengah, sama ada Dr. Nizam mencari jawapan. Dia mencari jawapan sama ada satu-satu amalan yang kita lakukan itu sungguh pun tiada pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ada tak sandarannya? Boleh dilakukan ke atau tidak boleh dilakukan? Mendatangkan pahala ke ataupun dosa? Ataupun sebenarnya boleh saja dilakukan, tiada masalah. Cuma Dr. Muhammad Nizam tidak mudah membid'ahkan sesuatu amalan ataupun menuduh sesuatu kaum itu sesat ataupun sesuatu kumpulan itu sebagai sunnah. Dr. Muhammad Nizam mengambil pendekatan jalan tengah untuk mencari jawapan setengah amalan itu boleh dilakukan ataupun tidak. Kita masuk bab yang ke-16. InsyaAllah malam ni kita masuk bab yang ke-16. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-16 iaitu solat sunat qabliyah Jumaat. Seperti mana yang kita tahu, dalam pengamalan Islam, terutamanya kita yang berada di Nusantara ini, Melayu Nusantara ini, apabila azan ataupun apabila masuk waktu solat, kita akan sembahyang qabliyah ataupun sembahyang ba'diyah. Maksudnya kita akan sembahyang sunat sebelum solat tersebut dan kita akan sembahyang sunat selepas solat tersebut. Maksudnya dia ada pembukaan dan penutup. Sebagai contoh, kalau orang tu sembahyang zuhur, dia sembahyang 2 rakaat dulu, sembahyang sunat qabliyah zuhur 2 rakaat. Lepas tu dia sembahyang zuhur 4 rakaat. Dan kemudian dah habis sembahyang zuhur, dia akan sembahyang ba'diyah 2 rakaat. Ba'diyah zuhur 2 rakaat. Tapi ada ke amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat sunat sebelum, maksudnya solat sunat qabliyah sebelum solat sunat Jumaat? Ada ke tidak? Kalau ikutkan pada pengamalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak melakukan solat sunat sebelum solat sunat Jumaat. Tapi kalau semalam semayang solat sunat ba'diyah sebelum zuhur tu ada, tapi menjadi amalan. Dan ada pendapat yang mengatakan solat sunat sebelum Jumaat ini tiada, tak pernah. Sebab apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya. Yang Nabi lakukan adalah solat sunat tahiyatul masjid.
sembahyang sunat masuk ke dalam masjid itu Nabi ada lakukan. Kita tengok ya. Waktu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada lagi solat sunat sebelum solat sunat Jumaat. Maksudnya solat Jumaat. Dan ianya berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azan berlaku sekali saja. Maksudnya nak panggil orang solat itu, azan tu akan berlaku sekali saja. Tapi menjadi perubahan di zaman Khulafa Ar-Rasyidin waktu pemerintahan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Khulafa Ar-Rasyidin yang ketiga, Uthman bin Affan dia buat solat ni, azan ini menjadi dua. Maksudnya azan pertama kemudian azan yang kedua. Boleh ke dilakukan? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak buat perkara tersebut. Boleh ke nak azan dua kali? Jawapan dia dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin al-mahdina. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kamu mengikut sunnahku dan juga sunnah khalifah ar-rasyidin yang mendapat petunjuk selepas daripadaku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut sunnah Nabi dan ikutlah sunnah khalifah khulafa ar-rasyidin yang empat itu, iaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Dan Rasulullah sallallahu kata, ikutlah mereka kerana dialah petunjuk selepas daripadaku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Ibnu Majah. Jadi para ulama mengambil pendekatan azan dua kali itu, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak melakukannya di zaman Nabi, tapi hadis ini memberitahu kepada kita bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita ikut khulafa ar-rasyidin kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata mereka mendapat petunjuk selepas daripadaku. Itu jawapan untuk makluman tentang azan dua kali ini boleh ke tidak boleh. Sekarang kita nak tengok berkaitan dengan solat sunat sebelum solat Jumaat. Sebelum solat Jumaat, kita nak tengok apakah sebenarnya yang berlaku. Kita haruslah berlapang dada dalam menerima perbezaan pendapat. Azan satu kali sudah memadai, sementara azan dua kali pun tidak mengapa. Sebab apa? Kalau ada azan sekali pun tak ada masalah, azan dua kali pun tak ada masalah. Sebabnya apa? Sebab yang pertama, bila azan yang pertama, sebelum nak memulakan khutbah Jumaat, maksudnya sebelum khatib naik ke mimbar untuk khutbah Jumaat, bila kita dengar azan yang kedua, maksudnya ada gap. Orang boleh beragak-agak untuk nak pergi ke masjid untuk membuat persediaan. Sebab apa? Menunggu azan yang kedua. Jadi bila azan kedua dikumandangkan, bermakna selepas itu khatib akan naik ke mimbar untuk membaca khutbah, untuk menyampaikan khutbah. Seterusnya kita tengok hadis solat sunat selepas azan. Riwayat Al-Bukhari, riwayat daripada hadis riwayat Bukhari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina kulli adhani salat, baina kulli adhanain salat liman syaa. Antara dua azan, iaitu azan dan iqamat, di antara keduanya ada solat sunat. Antara dua azan ada solat bagi sesiapa yang mahu melakukannya. Maksudnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara azan nak menunggu ke iqamah itu ada padanya solat sunat. Ada padanya solat sunat. Selepas azan pertama serta iqamah, tempoh masa menunggu untuk menunaikan solat Jumaat adalah panjang seperti saya nyatakan tadi. Sebab apa? Sebab nak menunggu sebelum
khatib naik ke mimbar untuk membacakan khutbah, menyampaikan khutbah Jumaat. Justeru berdasarkan ulumul hadis ini, masyarakat mengamalkan solat sunat sebelum solat Jumaat. Riwayat hadis yang khusus dalam isu ini, solat sunat qabliyah Jumaat, Imam Ibn Hajar Asqalani dalam kitab dia Fathul Bari memberitahu bahawa hadis-hadis tentang solat sunat sebelum Jumaat adalah daif kesemuanya. Maksudnya hadis-hadis berkaitan dengan solat sunat sebelum Jumaat adalah daif keseluruhannya. Manakala Imam Bukhari meletakkan satu bab khusus bertajuk bab solat selepas Jumaat dan sebelumnya. Apa kata Imam Bukhari? Imam Bukhari memberitahu daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla adh-dhuhur rak'atain wa ba'daha rak'atain wa ba'da al-maghrib rak'atain fi baitihi wa ba'da al-isha rak'atain wa kana la yusalli ba'da al-jumu'ah hatta yansarif fayusalli rak'atain. Artinya apa? Artinya sesungguhnya Nabi bersolat sebelum zuhur 2 rakaat dan selepas zuhur pun 2 rakaat, selepas maghrib 2 rakaat di rumahnya, dan selepas isyak 2 rakaat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bersolat selepas Jumaat sehingga baginda beredar lalu bersolat 2 rakaat. Itu maksud hadis ni. Tajuk daripada hadis tu memberitahu kepada kita tentang solat sunat sebelum Jumaat dan selepas Jumaat. Namun dalam hadis yang dinyatakan bahawa Nabi solat sunat selepas Jumaat, tetapi tiada catatan bahawa baginda solat sunat sebelum Jumaat. Sebaliknya, Nabi solat sunat sebelum zuhur. Nabi solat sunat sebelum zuhur. Sebelum zuhur Nabi ada solat sunat. Tapi kalau solat Jumaat, Nabi tidak solat sunat sebelum solat Jumaat. Apa dia? Ada khilaf ulama dalam memahami maksud Imam Bukhari ini. Yang pertama, pendapat ulama mengatakan bahawa Imam Bukhari berpendapat bahawa tiada solat sunat sebelum Jumaat. Hal demikian kerana tiada hadis tentangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, pendapat yang kedua, ada juga pendapat ulama yang mengatakan bahawa Imam Bukhari berpendapat bahawa ada solat sunat sebelum Jumaat. Hal ini demikian kerana wujud persamaan antara solat zuhur dengan solat Jumaat. Ada persamaan solat zuhur dengan solat Jumaat. Sebab apa persamaan dia? Sebabnya ianya waktunya adalah waktu zuhur, sembahyang Jumaat ini. Dan apabila orang dah sembahyang Jumaat, dia tak perlu sembahyang zuhur. Dan waktunya adalah waktu zuhur. Jadi persamaannya itu. Persamaannya ada azan untuk memanggil orang untuk solat. Jadi solat, disebabkan ada solat sunat sebelum zuhur, maka ada solat sunat sebelum Jumaat. Sebagai kesimpulan, wujud pertimbangan dalil mengapa masyarakat melakukan solat sunat sebelum Jumaat, maka perkara ini tidak perlu kita ingkari. Yang perlu kita risau adalah apa? Adalah bila orang yang datang lambat, janganlah kita bertelingkah berkaitan dengan solat sunat ni. Apa sebab apanya? Sebab Jumaat ni adalah kita mendengar khutbah Jumaat itu. Kita kena senyap, kita kena fokus dan kita kena dengar khutbah Jumaat, dan kita tak boleh berkata diam sekalipun kepada orang lain. Kita dah senyap, orang lain bercakap kita kata diam, itu pun dikira lalai dalam untuk kita mendapatkan pahala Jumaat itu. Jadi lebih baik diam. Jadi dalam kita nak berebut-rebut nak solat sunat sebelum Jumaat, waktu imam dah baca khutbah, bila imam dah baca khutbah, keadaan jadi ramai solat Jumaat, orang bersesak-sesak, kita minta ke tepi, menyempit solat. Jadi ini mengganggu jemaah lain,
mengganggu suasana khutbah itu, dan sebenarnya kita sendiri pun tak dapat fokus dan kita hanya datang untuk solat Jumaat sahaja. Tapi kita tak mendengar khutbah Jumaat, itu yang perlu kita risaukan. Dan yang kedua, tidak solat selepas solat sunat Jumaat. Sebab apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdaan Nabi, idza shalla ahadukumul jumu'ah falyusalli ba'daha arba'an. Apabila seseorang kamu bersolat Jumaat, maka bersolatlah sunat selepasnya 4 rakaat. Tapi yang ini orang yang tak amalkan. Lepas solat Jumaat bangun berkejaran untuk pulang kerja ke ataupun sebagainya. Yang kita sibukkan adalah solat sunat sebelum Jumaat tu. Tapi yang Nabi buat waktu solat sunat selepas Jumaat tu, yang tu kita tak buat. Ada orang ramai yang terlepas pandang tentang perkara ini. Wallahu alam. Sekadar itu dulu. Yang baik datang dari Allah, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.